Okey. Baik, so type of programming error. So ada 3 Yang pertama adalah syntax error ataupun sering disebut sebagai compile error. Okay, syntax error ni apa? Okay, so error that are detected by the compiler are called syntax error or compile error. Syntax error result from errors in code construction, such as mistyping keyword, omitting some necessary punctuation, grammar kepada coding Java tu lah. Misalnya awak tertinggal semicolon, kurungan tak cukup ke, ataupun huruf kecil, huruf besar, contohnya apa, system.in, titik tak ada dan sebagainya, itu semua itu adalah syntax error. Okay, so syntax error ni dia kata usually detected, usually easy to detect because compiler tells you where they are and what caused them. So of course, syntax error ni mudah sebab once bila kita compile, dia akan senaraikan jika wujud syntax error dalam program kita. Ataupun mungkin kalau kita tengok sendiri tu kadang kita boleh jumpa apa-apa yang tertinggal. Okay, itu ya syntax error. Contoh, nampak tengok dalam tu lah. So error dari segi dia tertinggal apa? So kalau kat sini dia tak ada kataan void, betul tak? Dekat public static void main tak ada void kat situ. Kemudian dekat print tu tak ada tutup dia, code dia. So dia miss out error tu lah. Okay, so kalau tadi syntax error mudah untuk kita detect. Yang kedua logic error. So logic error ni sukar sikit sebab program kita boleh compile, boleh run macam biasa, kita boleh input, boleh generate output, boleh proses, tapi kebiasaannya kalau logic error ni output tu tak tepat. So kalau kita tak hati-hati, maknanya mungkin kita anggap program tu betul, dia run semua okey, tapi output akhir tu salah. Itu bahaya dia logic error. Biasanya logic error berlaku macam mana? Bila melibatkan pengiraan lah, penggunaan pengiraan ataupun formula yang salah, ataupun apa lagi? Contoh awak buat selection, so awak salah letak dia punya condition tu selection tu. So mungkin ada certain condition yang awak tak check. So jadi salah dari segi logik lah, betul tak? Dia tak error, tapi logiknya tak. Contoh katalah awak buat range daripada 100 hingga 0, tapi missing tengah-tengah hal. So bila masuk value tu dia tak check. Itu dah jadi logic error. Okay? Contoh penggunaan seperti inilah kita akan bahagia. Occurs when the program does not perform the way it was intended to. Error this can occur for different reasons. For example, nak kira Celsius ni, formula dia tu lah. So 9 bahagi 5 dia jadi apa? Penggunaan bahagi dan modular tu kan? So dia jadi quotient saja, so salah pengiraan dia. Alright, and last one, runtime error. Okay, runtime error occurs that cause a program to terminate abnormally. Maksudnya dia berlaku bila kita execute, bila compile kita tak detect, tapi bila kita execute, dia run, tapi sampai ternyata dia tak berhenti, ataupun dia stop dengan secara tak sepatutnya. Contoh, awak patut terima input integer, tapi awak letak karakter kat situ, awak enter karakter, so dia akan keluar error di bawah tu kan, tu dia berhenti, betul tak? Tu runtime error lah. Ataupun looping, awak buat looping awak tak berhenti, dia ada ulang-ulang sampai sudah. Ataupun
Ini bahaya. Awak buat pengiraan yang melibatkan pembahagian yang awak bahagi kosong. So, bila bahagi kosong, apa jadi? Komputer ni dia pandai, dia boleh kira dengan banyak. So dia akan terus kira bahagi kosong tak habis yang dia kira. Betul tak? Sampailah hang ataupun terpaksa stop dan stop. Kalau berlaku kadang-kadang sampai kena shutdown PC. Itu antara 3 error yang ada dalam programming. Okay? Jelas kan? Okay. So, selesai yang ni. Okay. Baik. So, kita sambung kita punya kuliah dalam topik method. Kita stop hari tu dekat method call ni dah kan? Dekat mana saya tulis? Method header, method definition dah. Method call dah belum? Belum, okey. Dah. Habis. Okey, baik. So, kita boleh sikit lah. So, method call. Method definition adalah maknanya kita create dan kita define method kita. Kita define ni maksudnya kita tulis method kita tu lah. So, method definition dia ada header, kemudian body dia. Maknanya kita tulis lah apa sahaja statement yang kita nak perform, kita tulis dalam kita method body. Okay? So, method header mesti ada 4 benda tu. Identifier, return type, name dengan dia punya parameter. Okay. Method call apa? Method call ni adalah kita nak panggil untuk gunakan method tu. Okay. So method call ni biasanya kita panggil dekat mana? Panggil dekat main method lah. Maksudnya kita nak arahkan supaya application pergi dekat method, dia perform method, dia patah balik ke main balik. Okay. So untuk nak buat method call, kena ambil kira juga dari segi method tu ada sama ada dia buat method, maksudnya non-returning value ataupun returning value punya method lah. So dia kata awak nak panggil dia. Contoh kalau method call kat sini. Kalau tengok kat sini. So dia panggil method dia panggil method next. Dan variable parameter yang dihantar dalam I dan J. Okay. Dan dia assign method call tu pada variable K. So, maksudnya method ni mesti return balik value something. Sebab dia nak letakkan variable K mesti ada value ke. Okay, so kalau tengok pun dia memang returning value punya method. Betul? Okay. Dan dekat sini dia terima J dengan K tadi sebagai
61 dan 62. Ingat, bila kita panggil method, so dekat method call, parameter mesti jenis yang sama dengan parameter yang tertulis dekat method definition, dekat method header. Bilangan dia mesti cukup, dia punya type mesti sama dan susunan dia pun dia ikut susunan. Maksudnya dia ikutlah, sekarang ni kalau susunan dia, I akan pergi dengan keyboard. I akan pergi dekat 61, J akan pergi dekat 62. Itu maksud dia. Dia ikut pair dia. Okay? Baik. So ni method untuk return value lah. Ini pun contoh, dia panggil method compute area dengan nilai W dan A yang dihantar. Dekat sini dia terima balik. Kemudian sebagai width dengan height. Sebenarnya selepas dia kira, sebab dia returning value punya method, dia akan hantar balik area dan nilai area tu akan masuk dekat variable A. Jelas kan? Okey. Ini dari segi susunan ni, tak semestinya selepas kita punya public class tu, kita nak start dengan main dulu. Awak nak tulis method dulu pun boleh. Okay? Contoh macam ni lah, letak method tu di atas, main method di bawah. Tapi execution akan start dengan main dulu. Okay? So method ni duduk di mana? Dalam kelas yang sama tapi di luar daripada main method. Nah, letak di belakang lah, letak method pulang. Biasa letak di belakang lah, letak main di atas. Main di bawah. Okey. Jelas Dan ada juga method yang contoh macam ni ada juga method yang kita boleh panggil dalam output statement. Okey, contoh katalah nak panggil method ni okey, contoh ni lah, area ni kan. Compute area ni kita juga boleh panggil dekat sini. So dekat sini kita buat apa? Plus kemudian compute area W is. Kita panggil macam tu dalam argument tu. So apa yang dia buat? Bila dia print area is, sebelum dia sambung dengan apa yang nak print lepas tu, dia akan panggil method tu, betul tu kan hantar balik value dan terus dia print. Dia tak assign pada beberapa variable. Jelas Okay, tapi dia panggil method yang returning value lah. Alright. Terus dua cara invoke method. Okay, sebenarnya kalau method yang non-returning value. Non-returning value ni mudah, senang je. Just kita panggil macam itu saja. Okay. So, cuba tengok kat sini. Mana dia method dia? Ni, method call dia ni. So, just tulis method tu sahaja. Dan dia tak hantar apa-apa value. So, dia panggil method message, parameter dia, null. Dan bila dia panggil message ni, dia akan pergi ke method mana? Ni. So, dia akan print hello KMPP. So, dia adalah void. Maksud dia tak hantar balik. Dia perform kat situ, habis. Selepas habis, statement akan sambung balik di sini. Dia sambung balik dengan apa yang next dalam main lah. Okay, jelas kan? So, orang tahu lah cara bila kita nak panggil method tu. Apa yang saya kata sebelum ni, bila awak dah mahir dengan penggunaan method, sebenarnya kita boleh susun kita punya program tu dengan lebih sistematik dan lebih mudah kita nak tuju. Betul tak? Macam saya kata sebelum ni, katalah awak nak kira hasil tambah, hasil tolak, hasil darab, hasil bahagi. 10 number contoh dia. 3 number. So, kalau kita tak pakai method, kita buat semua dalam main. Mungkin kita buat sequence sahaja, betul tak? Start daripada hasil tambah, hasil tolak, hasil bahagi, kemudian output semua sekali. Kalau pakai method, kita boleh pecah-pecahkan kepada 4 method berbeza. Method untuk hasil tambah, method untuk hasil tolak, darab bahagi. Dan dalam main kita, mungkin kita 4 baris sahaja. Kita panggil dia set method dalam main. Kemudian, dia punya pengiraan ni kita pecahkan dalam method. Betul tak? Apa kelebihan pakai method? Apa dia? Atau apa kelebihan pakai method? Method ni dia reusable. Mudah kita nak guna-guna dia berulang kali. Just panggil sahaja. Dan different, this time kita panggil method, kita boleh guna value yang berbeza. So tak perlu tulis formula yang sama lagi dah. Okay. Kemudian execution of method ni macam ni lah. Kita ulang balik juga lah sikit.
Seminggu tak pula lupa. Okay. So, proses dengan kata mudah dia, selepas kita run program, apa yang dia akan buat, dia akan execute first statement dalam main method. Okay, so first statement dia akan execute dalam main method. Sebenarnya apa first statement kita dalam main method? Apa dia first statement dalam main method awak? Dah buat program lah, apa dia? Selepas publish static void main, bracket, apa dia first statement awak? Apa dia? Declare. Sebelum declare, awak create objek untuk scanner, betul tak? Scanner, get new scanner, ni. Kemudian awak declare variable dan sebagainya. Kemudian barulah proceed sebenarnya input, proses output. So dia akan start daripada new scanner tu lah, scanner tu. Dan dia akan buat one by one ke bawah sampailah import boleh bracket itu. Okay. So bila dalam main tu, bila dia flow one by one tu dia jumpa input method, automatic execution akan bergerak ke method yang dipanggil. Dia bergantung pada jenis method, sama ada returning value ataupun tak. Selepas habis dia perform method tu, execution akan berpatah balik kepada next statement. Ataupun kalau ada returning value, dia balik itu balik lah. Dekat main balik. Contoh kat sini lah. Okay. So ni dia main method, so dia akan buat yang ni dulu. Dekat sini dia panggil message ni. So automatic, dia akan bergerak ke sini. Dia execute, dia print, habis, kemudian dia sambung di sini. So ni simple lah. Kalau contoh yang sebelum ni, kalau kita ni. Contoh dia yang simple. Yang ada banyak tu kan. Tapi yang sebelum ni kot. Tak apalah ni kalau ni dia tengok balik. Okay. So penting tu awak tahu perjalanan flow execution tu lah. Kena tahu bila masa dia dekat main, bila masa dekat method, bila masa nak patah balik, bila masa pergi main yang lain. Ataupun boleh juga kalau dalam method, panggil method pun boleh. Kita pernah sebutkan contoh yang message I am indeed, I am in zipper apa semua tu kan. I am back indeed tu boleh contoh ambil. Ada. Kemudian dalam method, dia panggil lagi method. Bila dah berlatih macam tu, dia kena patah balik ke depan, ke belakang, baru dia patah balik ke main. Faham kan? Okay. Ada soalan untuk method call, method definition sebelum kita masuk non-static ni? Ada? Oh, non-static ni dalam tutorial. Tak apalah, saya dah kat sini, klik bintang dulu lah sikit. Okay, ada soalan? Tak ada? Sambung Baik. So, selama ni, method yang kita bincangkan setakat tadi, ia adalah static method. Okay, sebab tu kita letak public static. Kemudian dia ada apa dia tentang dia nama. Betul tak? Public static, letak static. Right? A static method belong to the class. Maksud dia apa dia? So, selama ni kita buat static method ni, dia adalah kepunyaan kelas tu. Katalah kita buat program, kelas dia nama apa? Kelas dia nama mark. So kita create static, kita create method dalam tu total mark. So total mark tu adalah dia di dalam kelas mark tu. Itu maksudnya static method. Kalau non-static method belongs to an object of a class. Maksud dia, dalam kelas mark tadi, kita ada satu objek pula yang kita create. Dan kita punya method duduk dalam objek tu. Itu maksudnya dalam kelas mark. Dia ada objek pula. Kita tengok hari. Jadi kurang macam ni lah. Ini bukan gambaran sebenar. Jadi macam ni lah kita kata. Katalah ni kelas mark. So dalam ni dia ada method. Tentulah ni method. Okay, ni static method. Okay. Kalau nanti sama-sama tak ada ruang lah ni. So kalau non-static atau ni kita punya kelas mark. Kemudian dalam ni kita create satu objek dan di dalam tu static, ada static buat dia punya method dia. Macam tu lah. Ini objek.
Maksudnya kita kena create objek dulu dalam kelas dan baru kita create method dalam objek tu. Itu non-static method. Okay. Baik. So, static method, okay, macam selama ni kita pakai public static, void display, kemudian bila kita nak panggil dia, Allah, jangan padang pula. Okay. Tengok beza So, beza dekat mana? Kalau non-static method, tak ada perkataan static. Itu sahaja. So, bila kita create method definition tu, public, void, display, kemudian argument, parameter. Okay? So, tak ada perkataan static. So, itu menunjukkan dia adalah non-static method. Kemudian dia punya body macam biasa lah. Dia ada 4 juga. So, yang ni modifier. Yang ni dia return type. Yang ni name. So, yang ni parameter. Sama juga. Mungkin ada 4 betul. Cuma tak ada static sahaja. Dia ada dekat modifier tak ada static. Static ni dalam modifier. Public static tu modifier. Okay. Baik. Dan satu lagi beza dia adalah cara kita nak panggil dia. So, untuk method call static method, dia just tulis nama method dengan parameter dia sahaja. Tapi, kalau non-static method, kita kena create satu objek dulu, macam awak create scanner objek tu lah. Awak create apa? Scanner, get, new scanner, etc. So, get tu lah nama objek scanner dia betul tak? Ataupun awak read ke, put ke, baca ke, macam pula lah. Okay. So, dekat sini, ini adalah objek yang dia create. Khusus untuk method ni. So, namanya TC, tutorial. So, bila nak panggil, dia kena letak objek dulu, TC plus dan nama method parameter. Jelas Okay. So, contoh ni lah. Bila kita nak create objek ni, kita kena letak statement ni. Okay. Ini statement untuk kita create satu objek dalam kelas kita. Okay. Katalah kelas name dia, ini kelas name. Bila kita save Java ni, kita set nama dia test class. Kelas name dia kan. Kita pun buatlah public class, test class, nama dia. Kurang betul? So, untuk kita create objek dalam kelas kita, kita letak class name, kemudian nama objek tu. Kemudian, sama dengan new, okay, ni adalah kelas tu balik lah. Dan kurungan. So, apa yang kita buat sekarang ni, kita create satu objek, nama TC dalam kelas test class. Okay, boleh faham tak? Nama ni terpulang lah, nak pakai apa pun. Tapi guna itu penamaan variable juga, penamaan identifier juga lah. Boleh faham tak? So, sebelum kita nak create method tu, kita kena create dulu objek dalam kelas, dan baru kita boleh create method dan panggil method tu. Berbeza dengan non-static tadi, static method tadi, tak payahlah create kelas. Dia terus create dalam kelas, tak payah create objek, create dalam kelas terus. Okay? Baik, kita tengok Create a method to display message I love Java. So, kita nak buat non-static method. So, yang pertama apa dia? Pertama method lah, bila kita create method, kita tentukan dulu, method ni dia returning value ataupun tak. So, dalam case ni, kita cuma nak print sahaja, nak output, so tak perlu returning value. Okay? So, void. Kemudian, nama method, okay, contoh display message. Kemudian parameter. Again, method ni cuma nak keluar output sahaja, so tak perlu argument, tak perlu parameter. Kemudian, ni method body lah, staff dia apa nak buat. Sama lah, static pun kita buat yang sama dulu, sebelum tulis method. Okay, so ini kita punya method definition dengan method body kita. So tak ada kata static pun tak ada Pasti betul ada static lah kalau static method. Okay, sorry. Dekat depan ni, bukan sini. Mana lagi dulu? La ilaha illallah. Benda. Sorry. Mana pemadamnya? Tak apalah. Tak nampak lah. Okay. So, dekat depan ni lah. Patutnya ada public static
public void display message. Okay. Tapi public tu sendiri kalau tak letak, maknanya dia jadi bukan public punya method lah, bukan public punya function lah. Okay. Baik, so dia cuma print I love Java. Kemudian okay, mana dia punya method call dia? Sini. Oh, tak ada. Okay, so ni method definition. Tapi dalam main kita kena buat apa dulu? So katalah dalam main kita dari segi nak construct method ni sebenarnya dia sama aja, cuma beza dia apa dia? Dia tak ada pertahanan static tu je. Okay? Nak construct dia sama. Kita punya header ni header ni, method header, dia ada 4 benda. Mesti ada modifier, kita letak nama dengan parameter dia. So public static tu adalah modifier. Dalam kes ni dia tak letak langsung. Maksudnya dia bukan public, dia bukan static, dia non-static lah. So cuma ada void dengan name sahaja. Dia tak letak, dia ada tapi dia bukan ni lah. Biasa kita pakai public lah public. So public void display message. Kemudian method body ni macam method sama juga. Beza dekat mana nanti? Beza dekat bila kita nak dalam main nanti. Kita kena create objek dulu, kemudian kita kena kalau nak panggil tu dia ada objek code di depan tu, objek name dia. Jadi macam contoh ni. Saya pergi balik yang tu. Okay. So kalau static method biasa, so dekat sini dalam main ni dalam kita punya main, dia panggil macam biasa. Okay. Dan dekat kita punya method, mesti ada static method lah. So dia panggil macam biasa sahaja. Nampak Tapi kalau non-static method, dalam main kita, pertama kita kena create dulu objek untuk kelas ni. So nampak tak? Nama dia test class. So sekarang ni kita create satu objek, nama TC dalam test class. Objek ni adalah di bawah test class. So cara nak create dia, letak nama kelas, nama objek, equal, new, and then nama kelas balik. Kurungan. Sama lah macam kita buat scanner, get, sama dengan new scanner, parameter dia system.in dalam tu, betul tak? Sama. Alright. So sekarang apa yang kita buat? Kita create objek. Dan nanti kita akan create pula satu lagi method, letak dalam objek kita create ni. Itu maksud dia non-static. So, kemudian bila kita nak panggil method, kita mesti letak dulu nama objek tu di depan. So, tc dot then method yang kita nak panggil tu. Itu sahaja. Dia panggil macam biasa, execute macam biasa. Maknanya selepas method ni, bila dia panggil, dia akan pergi sini, execute, habis, then patah balik, sambung bawah dia lah. Okay, dan dekat method definition ni, dekat method header kita kat sini, tak ada perkataan static ni, tak ada. So kalau awak gunakan non-static method, maksudnya ni lah, macam ni lah, boleh sebut sebelum ni. Tapi kalau static method, sorry, kita silap. Yang ini static, yang ini non-static. Jangan salah tengok dengan void ni. Void kita memang static. Okay, tengok yang method ni. Okay, boleh tak? So, sebenarnya itu sahaja beza non-static dengan static method. Apa dia punya ni macam ni lah. Static method belong to class itself. Non-static method belong to an object of a class. Static method can be called directly without creating any instance of the class. An object is needed to call a non-static. So, apa nama ni? Kalau non-static, kita kena letak objek ni dulu dan panggil dia kena letak objek di depan. Okay? Tapi dia juga boleh kita create objek yang berbeza kalau non-static ni dan boleh guna different objek nak panggil dia. Nanti awak tengoklah apa kelebihan dia non-static, nanti kita akan tengok boleh nanti. Saya cari dia punya ni. Untuk tambahan lah itu, apa kelebihan dia kan. Alright, sampai sini tak tanya apa? Ada lagi contoh, kita tengok contoh ni. A method returning a value and without argument.
Okay. So sekarang ni kalau tengok ni kita punya main. Okay. So dekat sini dia create satu objek untuk method untuk kelas method 3, nama dia obj. So method 3 obj equals new method 3 parameter state pendek semicolon. So kita create satu objek dalam kelas method 3, nama dia obj. Baik, kemudian dekat sini method call. So method call ini create object. Okay, so method call kita nak panggil method tu. Okay, so bila dia non-static, dia akan ada obj dot di depan tu. So dia panggil method call sum. Baik, so bila dia panggil method ni, execution akan bergerak ke sini. Kenapa ada static? Okay, tak ada static ni. Silap buat. Sebab dia adalah non-static kan? Sebab ada obj dot ni dia non-static. Kalau static tak ada objek tu, dia panggil saja. Okay, so bila dia panggil, dia akan pergi sini macam biasa. Dia tak hantar value, dia pun tak terima value. Apa yang dia buat, dia memang dah ada value dalam tu lah. Dia ada 2 dengan 3, A dengan B. So dia akan return balik A tambah B. So dia akan hantar balik value 5 ke sini. So sini dia hantar 5. So sum akan jadi 5. Betul? Dan dia sambung execution dia dengan next statement. Okay, selesai. Clear. Dan segitu semua sama sahaja. Static method ke non-static method ke sama sahaja. Cuma beza dari segi cara kita nak panggil dan create dia lah. Okay. So saya ulang balik. Untuk static method macam biasa kita declare kita create kita punya method macam biasa, public static apa-apa method body. Kemudian dalam main kita nak panggil pun macam biasa. Dia letak nama method sahaja dengan parameter dia. Tapi kalau non-static, dia mesti create satu objek dulu. Kemudian baru kita boleh panggil dia. Nak panggil pun kena letak objek dia. Dan dalam kita punya method definition dekat method tu, mesti tak ada perkataan static. Itu sahaja. Alright. Lagi tak contoh? Okay. Tadi a method returning value without argument. Okay, sekarang ni void method accepting juga no argument juga. So kalau tengok sekarang ni nama dia method 1, nama kelas dia. So dia create satu objek nama obj dalam method 1. Kemudian dia panggil method print message. So bila dia non-static, dia mesti ada objek di depan dia. Objek dot apa nama objek dot kemudian method tu lah. Okay, dia tak hantar parameter. Dan method ni juga tak patah balik. Dia tak hantar balik value. So void. Kalau static juga ni. Tak. Okay. Betul kan. So dia public void print message sahaja. Pada non-static. Okay, bagi contoh. Void method accepting argument. Sebenarnya contoh ni sama je macam contoh sebelum ni. Cuma beza dia kita buat non-static je sekarang ni. Okay. So sekarang ni, ini dia punya objek. So yang ni dia punya method call. Kemudian dekat sini tak ada static. Okay. Jelas Habis. Okay. So kalau ikut habislah method. So habis method. Kalau nak ikatkan tu habislah, hampir habis. 90% dah habislah syllabus kita. Tinggal 10% ada lagi. Tapi 10% ni Java program. Java program ni kita buat dah selama ni tu lah. Cuma nak tengok boleh Java program. Next kuliah kita tengok mungkin satu kuliah dah boleh selesai. Kemudian kita akan buat revision lah. Okay. So ada soalan untuk method? Ada soalan tak?
Belakang tuan-tuan. Okey. So, awak boleh cuba, boleh ambil balik soalan-soalan yang selepas, yang sebelum-sebelum ni, soalan sequence ke, selection ke, looping ke. Cuba awak methodkan soalan-soalan tu. Maksudnya awak methodkan apa yang nak buat tu. Selama ni kita tak ada method, kita buat dalam link sahaja. Cuba awak buat method. Maknanya panggil method tu, kemudian tengok macam mana. Kalau soalan yang panjang, mungkin awak boleh pecah-pecahkan method tu, so dia nampak lebih sistematik. Penting untuk awak tahu cara nak buat method ni lah. Kena faham dan kena tahu cara nak buat method ni, sebab even kalau soalan yang simple, tapi kalau dia minta guna method, kalau awak salah dari segi macam mana cara awak nak define method, nak input method dan sebagainya, kalau soalan suruh tambah 6 tambah 6 tu pun, benda tu sedang lah nak buat, senang lah soalan tu, betul tak? 6 tambah 6 tu, tapi bila method tak nak buat, maka awak akan hilang banyak. Betul tak? So penting untuk tahu macam mana nak buat method. Okay, right? Ada soalan? Kita ada banyak masa ni, ada 10 minit lagi. Okay. Baik. Memandangkan ni, apa kata kita construct satu method? Saya buat kat sini lah kan. Allah, tapi ni PDF. Okey. Baik, sekarang kita test sikit lah. Kita nak buat satu method, simple method untuk nak cari hasil number 2 number. Okey. So macam mana kita nak buat method ni daripada awal? Okey, pertama sekali awak decide sama ada method ni nak return value ataupun tak. Okey, sekarang katalah kita buat non-returning value, maknanya buat method lah. Okey. So, macam biasalah awak letaklah komen dekat atas tu. Betul belah ni. Kau belah ni. Betul? Okey. Alright, kemudian macam biasalah import java.util.store. Kemudian public class, katalah nak pakai kelas apa? Kelas simple method. Okey, kosong kan? Okey. Kemudian public static void main string argument args. Okey, kemudian katalah kita nak buat non-returning value, maksudnya kita punya pengiraan tu dalam method dan dia tak hantar balik, dia print kat sana. Okey, so dalam kita punya main method memang simple saja. Kenapa simple? Sebab dekat sini kita just invoke je method tu. So katalah method nama apa? Method nama sum. So dekat sini kita just sum, tak payah hantar value. Macam tu je. Then tutup. Okay. So now dekat kita punya method definition, kita kena ni kita punya main tutup, kelas tutup lagi kan. Okay. So public static, so dia non-returning value, apa nama tadi? Sum. Kemudian juga tidak value yang diterima so nak bawah pun boleh. Kemudian dekat sini kita buat apa? Kita tak ada input, so scanner kita tak payah lah. Pasal taruh kat sini, scanner tak ada input. Okay. Kalau ada input, orang letaklah scanner ni scan dulu.
Alright. Kemudian dekat sini buat apa? Declare variable. So, integer A sama dengan 1. B sama dengan 2. Kemudian kita buat apa? S nak letak total pun boleh, tak letak pun tak apa. So system.out.print total sama dengan, kemudian kat sini kita plus A tambah B. Ni saya buat direct terus kat situ lah. Kalau nak total dulu, total sama dengan A tambah B lah. Kemudian kat sini total lah. Alright. Tutup. So habis. Siap. Dapat? So, apa yang kita buat sekarang ni, dekat sini, dalam main, kita panggil saja method, satu statement sahaja. Kemudian, apa yang dia buat, dia akan pergi sini, dia dapat yang ada nilai 1 dan 2, kemudian dia akan print dan terus keluar value, A tambah B. Habis dia selesaikan ni, dia patah balik ke sini, habislah kita punya dalam main pun tak ada apa habis itu. Okay, simple kan? Boleh? Okay, katalah kita nak panggil sekali lagi sum ni. Tapi kali ni kita nak buat apa? Kalau nak hantar value, kena tak boleh lah sebab ni dia tak terima value. So, kalau nak panggil sekali lagi, kita kena ubah file method kita lah supaya dia returning receive value. Contoh, kita ubah kat mana? So, katalah dekat sini kita ubah dia kepada 1, 2. Maksud dia akan hantar value 1 dan 2. Okay. Dan dekat sini, so dia akan jadi integer A integer B, kemudian dia tak ada. Kemudian dekat sini, sama lah. So, siap. Sekarang ni non-returning value tapi dia ada parameter yang kita hantar. Betul? Boleh? Kalau returning value macam mana pula? So, kalau returning value, kita ubah dia. So, mungkin dekat sini kita letak integer apa dia? Katalah C sama dengan, kemudian dia panggil method sum, dia hantar 1 dan 2. Kemudian dekat sini dia akan return integer. Betul? Dan dekat kita punya method ni, kita just return A tambah B. Siap? Boleh? So, kalau awak nak setolak selagi, kita buat method je lah. Macam tu saja sebenarnya. So, once bila awak faham macam mana cara kita nak panggil, nak hantar, nak value parameter apa semua tu, lebih seronok pakai method sebenarnya bila kita buat. Lagi satu, bila kita ada method, mudah untuk kita nak trace error, logik error dalam program kita. Katalah kita ada banyak pengiraan, tolak, darab, bagi, perpuluhan apa semua tu. Bila kita output salah dekat average sahaja. Maksudnya kita tahu nak cari kat mana. Nak cari dekat method average sahaja, tak payah kata ada yang lain. Bila kita betulkan dalam method average, pengiraan lain memang tak ada ganggu dah. Tapi kalau dalam mix pun dekat main kan, tiba-tiba awak adjust average, mungkin yang bawah tu pun akan ganggu dalam main tu. Betul tak? Sebab apa? Bila main dia akan sambung nilai average daripada situ. Kan? Itu antara kelebihan method. Mudah kita nak manage kita punya program. Nak betulkan pun dia tak ganggu yang lain-lain. Selain daripada kita reusable tadi tu. Boleh? Okay, cuba praktis tengok. Awak boleh apply method ni pada semua soalan sebelum ni. Boleh cuba buat method. Boleh nak buat returning value ke, returning value ke, static kan, static ke, boleh cuba. So, cuba buat method ni. Memang soalan yang selepas saya tak pasti, saya check balik. Memang soalan pelanggan method.
Dan apa nama ni, UPS kita minggu depan memang akan ada sampai meter. Sampai habis lah sampai meter ni. Sampai non-static. Okey, ada soalan? Tak? Sebelum kita bersurai? Ada? So jelas semua faham So kalau Mas tak faham apa-apa, tolong fahamkan segera. Macam yang cakap dulu ni, programming ni bukan benda yang awak cuma hafal saja, awak mesti fahamkan dan juga mesti praktis, mesti buat. Tak boleh faham sahaja, bila exam baru nak buat, tak boleh. Sebab dia mungkin berbeza situasi. Itu kita kena tahu cara nak selesaikan dia. Okey, so insyaAllah kalau jumpa hari Khamis. Terima kasih banyak. Saya lupa nak upload apa nama ni